Okey, so kita lihat yang soalan yang ada dalam kertas satu. Okey, so lihat yang soalan yang pertama. Okey, dia minta kamu ungkapkan 2.91 darab 10 kuasa negatif 4. Okey, sebagai satu nombor tunggal. Okey, so yang di ini soalan satu kita boleh gunakan kalkulator. Okey. Soalan objektif dalam kertas satu kita boleh gunakan kalkulator untuk mencari jawapan. Okey, so di sini ini adalah bentuk piawai 2.91 darab 10 kuasa negatif 4. Jadi yang di situ kita boleh tekan kalkulator. Okey, so ini kalkulatornya. Okey, jadi kita tekan 2.91. Okey, 1 darab 10 kuasa negatif 4. Okey, ini masih lagi nombor bentuk piawai kan? Kita pergi mod. Okey. Kita pergi ke nombor 3, NORN, kita tekan 3. Okay, kita kasih dia berapa tempat perpuluhan maut. Jadi saya tekan 2 lah. Inilah jawapan. Okay, 0.00002911. Okey, jadi inilah dia punya jawapan. Okey. Jadi kita pun tulislah jawapan di sana tu. Okey, so adalah 0.00002911. Okey, itu adalah soalan yang pertama. Okey, lihat soalan yang kedua. Okey, diberi bahawa A sama dengan 2 darab 10 kuasa 4. Carikan nilai bagi 16A kuasa 3. Berikan jawapan anda dalam bentuk piawai. Okey, di sini 16A kuasa 3 maksudnya 16 kita darab dengan A saya ialah 2 darab 10 kuasa 4. Okey, jadi 2 darab 10 kuasa 4 tutup kurungan kuasa 3. Ini kita boleh tekan kalkulator. Okey, jadi kita tekan kalkulator ikut ini. Apa yang teacher tulis di situ. Okey, jadi teacher mau delete. Okey, jadi 16 darab kurungan 2 darab 10 kuasa 4 tutup kurungan kuasa 3. Okey, shift kuasa 3. Okey, nah inilah dia. 1.28 darab 10 kuasa 4. Ini kita tulis. Sepuluh kuasa 14. Okey. 14. Okey, jadi kita pun tulislah dalam bentuk piawai. Dia mau bentuk piawai kan? Inilah dia. Semua ini boleh tekan kalkulator. Okey, lepas itu lihat soalan 3. Okey, soalan 3. Okey, soalan 3 ini adalah nombor asas. Okey, diberi bahawa B nombor asas 2 tambah dengan 110 asas 2 sama dengan 11011 asas 2, maka B berapa? Okey, jadi kita tulis. Okey, pertama dia mencari ini kan. Ini kita kasih pindah. Kalau sini tambah, apabila kita kasih tambah, dia akan jadi tolak. Okey, ini kita pun boleh tekan kalkulator ni.
Okey, tekan calculator. Okey, ini adalah asas dalam calculator. Okey, ada dia punya butang-butangnya sebab ini adalah asas tua kita kena tekan BIN bin. Bin ini adalah asas tua. Okey, jadi kita pun tekan calculator. Okey, ini kita kasih cuci. Okey. Itu adalah soalan nombor asas. Kita kena pergi tukar ke base. Okay, kita pergi mod, kita cari BASE. Ini base nombor 3 kan? Okay, tekan 3. Okay, tengok ini. Ada nampak di sini? D kan di sebelah. Saya tidak mau D, saya mau BIN. Sebab bin itu adalah asas tua. Jadi kamu tengok ini, yang warna hijau ada nampak BIN, kita tekan itu. Nah, tengok dia sudah tukar ke B. Okey, jadi barulah kita tekan itu calculator. Okey, 11011 tolak dengan 110. Jadi inilah dia punya jawapan. Yang penting dalam bentuk asas 2 lah itu BIN bin. Okey, 10101. Okey, 10101. Okey, jadi kita pun tulislah ataupun pilihlah jawapan yang ada 10101. Okey. So, kita lihat yang soalan yang keempat. Okey, ini adalah soalan tingkatan 1. Okey. Ini adalah mengenai poligona. Okey, PQRSTU ialah hexagon. Hexagon yang mempunyai 6 sisi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalau 6 sisi namanya ialah hexagon sekata. Okey, and then PJKLU. Okey, PJKLU ialah pentagon sekata. Kenapa dia cakap pentagon? Sebab dia ada 5 sisi. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi namanya ialah pentagon. Okey, KLM ialah garis lurus. Okey, carikan nilai X. Okey, jadi yang di situ kamu lihat gambar raja, S saya ialah di sini. Kan? Okey, jadi apa yang kamu perlu buat? Saya perlu cari apakah sudut di sini dulu. Ini yang berwarna biru. Okey, disebabkan ini merupakan hexagon. Okey, jadi saya kena cari sudut dalam hexagon satu berapa. Okey, ada dia punya formulanya. N tolak 2 darab 180 bahagi dengan N. N maksudnya berapa bilangan sisi. Hexagon ada 6 sisi, jadi 6 tolak 2 darab 180 bahagi dengan 6. Jadi tekan calculator. So maksudnya satu sudut adalah 120 darjah di sini. Ini yang berwarna biru 120 darjah. Okey, lepas itu saya carikan sudut di sini. Yang warna hijau. Okey, warna hijau ini adalah bentuk pentagon. Pentagon ada 5 sisi. 1, 2, 3, 4, 5. Okey, jadi saya pun cari sudut dalam pentagon. Okey, jadi N tolak 2 darab 180 bahagi dengan N. Jadi N saya ialah 5. Okey, jadi satu sudut di sini adalah 180 darjah. Di sini. Jadi akhirnya sekali saya bolehlah cari sudut sini yang berwarna merah.
Okey, tengok. Ini adalah sudut 360 darjah. Jadi sudut yang berwarna merah, okey, sudut merah adalah 360 tolak 120 tolak dengan 108. Okey, so adalah 132. Jadi di sini 132 lah. Okey, lepas itu sini pun 108 disebabkan satu garis lurus dia dikongsi oleh 108. Jadi yang di sini saya kena cari sudutnya. So di situ adalah 72. Di sini 72. Okey, jadi akhir sekali saya boleh cari nilai X. Okey, disebabkan sini adalah sisi 4, dia ada 4 sisi kan? 1, 2, 3, 4. Kalau 4 sisi ialah 360. Okey, jadi 360 tolak 72 tolak 72 tolak 132. Okey, jadi X-nya adalah 84. Okey, lihat yang kelima. Ini adalah mengenai simpan duit dalam bank. Okey. Encik Malik menyimpan sebanyak 6,500 di sebuah bank dengan kadar faedah muda 35% setahun. Okey, hitungkan jumlah simpanan Encik Malik pada akhir tahun keempat. Okey, kita carikan dia punya faedah dulu. 1 tahun dalam faedahnya ada berapa? Jadi kita kira 6500. Morfin? Ada? Nanti saya nampak sah. Bagi dia. Mungkin di pejabat. Okey, 1 tahun punya faedah ialah RM227.50. Okey, ini 1 tahun. Kalau faedah 4 tahun, jadi kita darab dah untuk 4 tahun. Okey, lepas itu dia bilang hitungkan jumlah simpanan. Okey, jadi simpanan. Okey, dia simpan 6,500 dan tambah dengan faedah untuk 4 tahun. So adalah 7410. Okey, lepas itu lihat yang soalan yang keenam. Okey, dia minta kamu fatorkan selengkapnya. Okey, jadi 8PQ tambah 14R. Okey, di situ apakah huruf yang kamu nampak? Okey, berulang. Okey, Q yang berulang kan, sini ada Q, situ pun ada Q. Okey, keluarkan Q. Lepas itu 8 dengan 24 saya boleh kasih kecilkan di mana dua ini saya keluarkan 2. Okey, di mana saya bahagi 2 kan, jadi saya keluarkan 2 lah. Jadi kalau ini 8PQ kau bahagi dengan 8 2 tinggal. Jadi tinggal 4P. 4P tulis di situ. Okey, lepas itu dia tambah kita ikut.
Okey, 14 QR kita bahagi dengan 2Q. Potong-potong, 21, ini 7, jadi 7R. Okey, lihat soalan yang ke-7. Okey, dibeli. Okey, soalan 7. Okey, dibeli 2/5, 1 tambah MN, tolak dengan 1/2, M tolak 3N sama dengan 1. Ungkapkan M dalam sebutan N. Okey, ini maksudnya M sebagai subjek. Jadi apa yang perlu buat dulu, ini 2/5 ini kita darab masuk, tolak. Ini 1/2 darab masuk. Okey, lepas itu yang di belakang itu kita kasih buka kurungan. Negatif, positif, negatif. Negatif, negatif, positif. Okey, disebabkan di situ dia mau M sebagai subjek, jadi yang ini kita kasihkan dia di sebelah kiri. Yang ini 2, kita kasih pindah ke sebelah kanan. 1 tolak 3/2N, ini pun pindah, tolak dengan 2/5. Okey, 1 tolak 2/5 kita boleh selesaikan. Jadi yang tinggal ialah 3/5 tolak dengan 3/2N. Okey, di sini tulislah, tulis balik. Jadi 2/5MN tolak 1/2M. Okey, lepas itu ini sini ada M, sana pun ada M, saya keluarkan M. Jadi 2/5N tolak dengan 1/2 sama dengan ini kita boleh kasih pecahan di mana saya mau jadikan bawah itu 10. Ini atas bawah darab dengan 2. Ini pun sama atas bawah darab dengan 5. Sebab 2 darab 5, 10. Okey, ini pun sama juga, pecahan kan. Saya pun mau jadikan 10 sebagai dia punya pembawa. Okey, tolak 10. Ini darab 2, atas bawah darab 2, ini atas bawah darab dengan 5. Okey, jadi saya pun kasih kongsi sebab bawahnya adalah 10, jadi 4N, sorry, 4N tolak 5. Eh, 10. Okey, so di sini M darab. M darab. Jadi ini pindah dia akan jadi bahagi. Jadi 6 tolak 15N bahagi 10 bahagi. Sebab sini darab kan. Bila dia pindah bahagi. Okey, kita buat macam yang operasi pecahan yang bahagi itu. Kalau nampak bahagi yang belakang pecahan itu akan jadi terbalik. Bawa ke atas, atas ke bawah. Okey, ini 10 boleh potong, jadi tinggalnya ialah inilah jawapannya.
Lihat soalan yang terakhir. Ini adalah soalan set. Kamu tengok, ini adalah set semester. Set semester. Set semester adalah di mana S itu ialah integer dan S itu adalah lebih besar sama dengan 5 dan lebih kecil sama dengan 15. Jadi yang set semester ini dia punya S-nya adalah dia mula dengan 5 kan? Maksudnya 5 dengan 15 itu termasuk sebab ada simbol sama dengan. Jadi 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. L. L. L itu adalah nombor 2 digit. Jadi kamu tengok dari set semester, apakah nombor yang mempunyai 2 digit? Iaitu yang ada 2 digit lah. Iaitu 10, 11, 12, 13, 14, 15. Mesti ambil dari set semester. M pula adalah kandaan 3. Apa maksud dengan kandaan 3? Sifir 3 maksudnya. Jadi yang di situ dari set semester mana satu melupakan kandaan 3? Iaitu 6, 9, 12, 15. Jadi tulislah di situ. Jadi kamu tengok di sini. Nyatakan bilangan unsur bagi set L persilangan M pelengkap. Dia minta cari ini. Inilah dia minta kamu cari. Sebelum kamu cari dia punya bilangan unsur, saya mesti cari ini dulu. Berapa dulu? Jadi pertama saya cari L persilangan dengan M. Apa maksud dengan ini? Ini ialah persilangan. Persilangan maksudnya ambil nombor yang sama sahaja. Ambil nombor yang sama sahaja. Jadi kamu tengok L dengan M, apakah nombor yang sama? Iaitu 12, 15. Tapi dia mau pelengkap. Jadi saya carilah pelengkap. Selain 12, 15. Maksudnya di sini 12 dengan 15 saya jangan ambil. Jadi apa yang tinggal? 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14. Jadi berapa N-nya? Kiralah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi ada 9. So begitulah cara menjawab soalan dalam kertas 1 ya. Jangan lupa hari Jumaat ini bermulalah peperiksaan matematik kertas 1 secara Google Form. So diharap kamu semua hadir untuk menjawab. Lepas itu persemuka di sekolah ikut kumpulan, iaitu minggu depan. So itu saja kelas untuk hari ini. Sekian, terima kasih. Ya. Kalau hari Rabu, kalau hari Isnin dan apa tuh? 星期一跟星期二啊，kan?